Surah 444 Surah Yasin ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين Alhamdulillah hadirin hadirat, sambungan surah Yasin. Peringkat awal bila manusia dibangkitkan di akhirat, di padang mahsyar. Manusia dikumpul sekali belakang. Bahkan orang munafikin dengan orang mukmin pun duduk sekali. Bila Allah SWT umum ijtihad, wamtazul yaum ayyuhal mujrimun. Sekarang pada hari ini maka orang mujrimun diasingkan. Ketika itulah tak manusia akan tahu. Ini ayat yang menakutkan. Ayat yang menakut. Ayat ni sepatut ulai, sepatut bila baca surah Yasin ni. Bila diumumkan begini maka orang tahu siapa dia mukmin, siapa dia mujrim ini. Diasingkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika ini khitab Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh manusia. Alam ahad ilaikum ya bani Adam, bukankah aku telah bagi tahu pada kamu, bukankah aku telah wasiatkan, aku telah taklifkan, wahai anak Adam, an la ta'budu syaitan, janganlah kamu ikut syaitan. Innahu lakum adum, sesungguhnya syaitan ni musuh kamu yang nyata. Lepas tu ikut siapa dia? Wa anik buduni, ikutlah aku. Mana ikutlah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Hadza siratul mustaqim, inilah jalan yang lurus.
Jalan lurus ni taat perintah Allah SWT. Taat perintah Nabi ni kerana perintah Allah SWT. Dan sekali lagi, walaqad adalla minkum jibilan katsira. Sesungguhnya syaitan ni kembali semula, dia telah sesatkan ramai di kalangan kamu. Jibilan katsira. Jemaah-jemaah sebahagian besar dia telah sesat. Afalam takunu ta'qilun? Adakah kamu tak mikir, tak berfikir lagi ke? Hadhihi jahannam allati kuntum. Ini neraka jahannam yang mana kamu masa tahniah dijanjikan pada derhaka pada Allah. Sekarang ini islauha al-yawm. Silakan masuk. Islauha al-yawm, Allah Taala beritahu. Sekarang masuklah dalam itu. Bima kuntum takun, sebab kerana kekufuran kamu. Bukan sekali kufur, kuntum takfurun. Kerana waktu fa'il mudhari' makna masa tahniah sentiasa kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini juga, ni peringkat akhir. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Peringkat awam, mulut tak ditutup lagi. Dan bila manusia minta dengan Allah SWT, ahli neraka minta dengan Allah SWT, tak puas hati dengan hisab, dengan buku catatan ni tak puas hati, dengan yang malaikat tulis tak puas hati, hatta Allah SWT sendiri jadi saksi pun tak puas hati juga. Jadi siapa manusia puas hati ni untuk hisab dia, masuk neraka ni? Dia kata diri dia sendiri. Maka bila ucap lagu tu, Allah Taala tutup. Al-yawm nakhtimu ala afwahihim. Kami tutup mulut mereka. Jadi yang bercakap, wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan mereka bercakap, kaki jadi saksi. Dan ada ayat lain, kulit-kulit mereka pun jadi saksi. Bima kanu yaksubun, tentang apa yang telah mereka buat. Walau nasya'u la tamasna. Ini kemudian Allah Taala kudrat dia, yang mana orang Mekah degil, tidak mahu beriman, cabar Nabi supaya diturunkan azab. Walau nasya', kalau kami nak, dak kembali semula, kembali ayat ayat 48. Walau nasya'u la tamasna ala a'yunihim. Kalau kami nak, kami boleh hapuskan penglihatan mereka. Maka mereka berlomba nak cari jalan bagaimana mereka dapat lihat. Kalau kami nak, mana kami tutup mata hati mereka selepas penjelasan demi penjelasan daripada Rasul, daripada Nabi, ujian demi ujian, keadaan-keadaan Allah tak datangkan supaya manusia kembali, tak mari juga. Allah kata kalau kami nak, kami boleh datangkan azab. Tamasna ala ayn, maka kami hilangkan, butir mata pun tak ada. Fastabaqus sirat, lalu mereka nak cari jalan yang selamat. Fa anna, bagaimana mereka boleh lihat lagi? Begitu juga walau nasya, kalau kami nak, la masakhnahum ala makan, kami boleh ubah kejadian masa tu juga. Allah beritahu. Famastata'u mudiyan wala, lalu mereka tak boleh nak gerak, tak boleh nak gerak ke depan, tak boleh nak balik ke belakang semula. Kalau kami nak, tapi kami tidak buat begini, rahmatan minna, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Bukankah kamu telah berhati bagaimana Allah Taala atur kehidupan ni? Bukan kami telah panjangkan umur manusia ni, kemudian kami telah balikkan semula kejadian dia jadi macam kanak-kanak semula. Afala ya'qilun, tak berhati. Wa ma 'allamna husyi'ra, kemudian bagi tahu Nabi tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tidak pernah ajar pada Muhammad syair. Wa ma yanbaghilah, dia tidak patut, Nabi ini tidak layak, syair itu tidak layak untuk Nabi. In huwa, apa yang dibaca oleh Muhammad tidak lain melainkan zikrun, peringatan, wa Quranun, dia Quran yang sangat jelas. Dia tujuan Quran ni liyunzira man kana hayya, untuk bagi peringatan pada orang yang hidup. Untuk bagi peringatan, ini tujuan Quran. Allah tak bagi tahu Quran ini baca untuk orang hidup, tak bukan baca untuk orang mati. Konsep yang silap, konsep yang silap. Tak siapa tak siapa tu wallah alam. Tak, bukan masalah isu siapa tak siapa sebenarnya. Masalah Allah Taala kenal pada satu orang, itu masalah. Tak, umur 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun ni, kita duduk balah tak royak siapa nak kata siapa tu, tak, kita tahu mana nak kata siapa. Konsep tu memang boleh, sebab dia konsep doa ni tidak ada masalah doa. Tak. Tapi tengok Allah Taala bagi tahu dalam Quran ni doa yang paling orang mulia daripada kita lagi. Doa Nabi pada seluruh umat, doa malaikat arah yang sentiasa doa pada orang mukmin, tapi maksud neraka juga. Tak, bukan dengan doa malaikat. Mana doa malaikat kan sentiasa doa. Allah Taala cerita surah lepas ni, kita akan jumpa surah Hamim yang pertama, surah Ghafir.
Allah Ta'ala gambarkan malaikat sentiasa berdoa. Dia tengok kita doa lepas semaya semua orang doa lepas semaya. Doa pada semua orang mukmin. Dalam semaya tu pun doa pada orang mukmin semua. Tapi tengok ikhtiariah yang Allah Ta'ala bagi pada satu orang, kalau dia tak guna, dia tak selamat juga. Jadi kita nak bagi tahu siapa pada dia tu, dia tu Allah Ta'ala kenal ke tak? Masalah. Dan nak suruh Allah Ta'ala kenal ni masa hidup dia ni. Bagaimana kehidupan dia? Kita masa hidup kita tak peduli, kita tak buat usaha, kita tak agama. Dan bila dia mati kat pakat baca Yasin, pakat baca Quran, hadiah ke dia. Dia Quran ni gapo dia tengok kita baca ni. Perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat tu bahaya sebenarnya. Nah. Tengok Allah Taala kata ni tujuan Quran. Kami tidak ajar pada Muhammad ni syair dia memang tidak layak. Syair ni untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi untuk syair, dia syair untuk Nabi memang tidak layak. Bahkan apa yang Nabi baca ni apa dia? Zikrun wa Quranun mubin, peringatan dari Quran yang sangat jelas. Liyunziraman, untuk Nabi bagi peringatan. Quran ni man kana hayyan, siapa dia? Yang hidup, untuk orang hidup. Untuk orang hidup. Untuk hidupkan hati manusia, untuk hidupkan hati manusia. Biar Allah Taala kenal. Mana kalau dengan semata-mata doa malaikat, doa paling malaikat ni maksum, anggap maksum. Tapi orang itu bila Allah Taala kenal, Allah Taala tak kenal. Kita baca surah Taubah kan Nabi doa mengistighfar, Allah Taala bagi tahu pada Nabi in tastaghfir lahum aulad. Istighfar kata istighfar, kamu istighfar 70 kali, Allah Taala tak kenal. Ha ni kita takut. Takut Allah SWT tak kenal. Bila Allah Taala tak kenal, tak ada manfaat. Tak ada manfaat. Adapun berkenaan siapa, dia konsep semua sahaja. Doa. Kalau doa tak ada masalah. Sembahyang jenazah tu, doa tu sembahyang jenazah, Allahumma fillah, Allahumma rahmu, wa afi wa afu anhu wa akrim nuzulahu, semua tu doa belakang. Nabi aja. Tak. Tapi masalahnya Allah Taala kenal dekat dia. Dan Allah Taala kenal tengok masa 30 tahun ke 40 tahun ke 60 tahun ke. Lagu mana dia dengan perintah Allah Subhanahu ni. Masa dalam kubur dalam kubur tanya man rabbuka. Tak. Kalau dia jadikan Allah sebagai Rabb, kalau dia tak jadikan Allah sebagai Rabb, tak boleh. Ni dia Allah SWT terima masih berkait dengan amalan dia juga. Masih berkait dengan amalan dia. Kalau dengan dia tak lepas, dengan amalan asah dia tak lepas, maka bagaimana Allah Taala nak terima? Allah Taala Maha Adil. Dan Allah Taala mana ada buat hukum tahakum, dak dia ni tak ada bagi pilih kasih, tak ada. Tak ada. Allah SWT Maha Adil, Maha Adil. Allah Taala dah kan wal waznu yawma idzinil haq. Allah bagi tahu wazan dia, kayu ukur dia untuk hisab ni al-haq. Allah bagi kebenaran semata-mata. Kebenaran semata-mata. Dia tidak ada tahakum. Tahakum ni kan kuasa kat dia. Dah hak ni Allah Taala lepas, hak ni tak lepas. Tak ada. Allah Taala sudah iltizam gitu dah, Allah Taala bagi dah pada kita. Dia hak kepada dia ni, hak. Siapa dia tak ikut hak, maka dia akan binasa. Dia akan binasa. Dan ini tujuan Quran. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu an. Tengok Allah kata wa yahiqqal qawlu an. Dia telah hak dah, wajib dah ke atas orang kafir ni apa dia? Kebinasaan. Kebinasaan. Hak. Awalam yarau, kemudian kembali semula cerita tentang kudrat dia. Awalam yarau anna, mereka tidak lihat, mereka tidak tahu kan anna khalaqna lahum, kami telah ciptakan untuk mereka apa yang kami jadikan dengan tangan kami. Tengok ni, binatang ternak kan. Batu Baqarah. Allah Taala suruh kita tengok ibil, unta dalam Quran. Surah Al-An'am. Banyak Allah Taala cerita tentang Al-An'am. Surah An-Nahl nak cerita tentang Al-An'am. Sini Allah Taala bagi surah Yasin ni. Adakah mereka tahu bahawa kami jadikan untuk mereka nikmat yang sangat besar yang kami jadikan dengan tangan kami? Apa dia? An'am, binatang ternakan. Tak. Itu dah benda besar. Tak. Yang Allah Taala sebut ke jadi dengan tangan dia ni siapa dia? Manusia. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday. Allah Taala beritahu pada iblis, apa yang menghalang kamu sujud makhluk yang aku jadikan dengan tangan aku? Tak. Hal lain Allah Taala kata kun. Tapi Allah Taala jadikan dengan tangan manusia. Pula kata orang. Ni Al-An'am jadi dengan tangan. Batu kepada langit jadi dengan tangan. Firdaus, syurga jadi dengan tangan. Mana benda besar-besar belaka. Benda yang besar-besar belaka.
Tak. Bukan benda yang mana Allah Ta'ala sebut dengan bahasa pun. Tak. Ni binatang ternak. Fahum laha malikun. Dan Allah Ta'ala bagi tahu fahum laha malikun. Tak. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi tahu fahum laha, mereka memiliki. Tak. Jadi tuai pada binatang ternakan. Dan wadallalnaha lahum, kami telah tundukkan binatang ternakan ni pada manusia. Kami tundukkan. Tak. Dia besar lagi, unta tinggi lagi, lembu lagi besar lagi, tapi tunduk pada mana? Faminha rakubuhum wa minha yakulun, ada di antaranya kamu jadikan sebagai kenderaan unta, minha yakulun, ada di antaranya kamu jadikan sebagai makanan. Dia bagi kamu pada binatang ternakan ni banyak manfaat, dan juga sebagai sumber air minum air kamu. Apalah yashkurun, kenapa kamu tidak mahu bersyukur? Wattakhadhu min dunillah, tapi pun begitu, walaupun Allah Ta'ala jadikan belakang ni untuk manusia, bagi nikmat pada manusia, wattakhadhu min dunillah, mereka jadikan selain daripada Allah sebagai Tuhan, dan mereka mengharapkan mereka akan diberi pertolongan. La yastati'una nasrahum, Allah bagi tahu yang mereka sebut selain daripada Allah tidak dapat bagi pertolongan pada mereka. Wahum lahum jundun, walaupun Allah Ta'ala bagi tahu bagi mereka ni semua tentera mereka ada tu ada depan mata, tak boleh bagi pertolongan. Apatah kalau tak ada. Fala yahzunka qawluhum, oleh kerana itu wahai Muhammad, jangan sedih berkenaan dengan ucapan mereka, kritikan mereka, sindiran mereka. Inna na'lam, kami tahu ma yusirun wa ma yun, kami tahu apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka nyatakan. Bahawa kayak pada Nabi sedih. Nabi duduk buat dakwahan, Nabi duduk pujuk orang, ada pujuk usaha. Tapi mereka tuduh Nabi macam-macam. Ini Quran dibaca dalam himmah begini. Awalam yaral insan, adakah manusia tak tahu? Adakah manusia tahu? Adakah manusia tidak lihat? Anna khalaqnahu min nutfah, sesungguhnya kami jadikan dia asalnya daripada air mani. Fa idza huwa khasimun mubin, tiba-tiba dia bila dia jadi dewasa molek, berfikir waras, tiba-tiba dia menentang. Jadi penentang kami yang nyata. Tak sesuai usaha. Bagi tahu pada seluruh dunia bahawa perintah Allah Ta'ala tak sesuai. Perintah Allah Ta'ala tak sesuai. Bahaya. Tengok Allah Ta'ala, manusia tak khabar. Dia dulu kan imani ya. Imani 60 tahun dulu, 80 tahun dulu imani. Tak. Kemudian bila jadi tu daging tak. Kemudian tulai, kemudian dibalut dengan daging, kemudian jadi budak. Semua. Bila sempurna molek tak sesuai buat dia tu. Ajib. Tak. Fa idza huwa khasimun mubin, Allah kata. Kemudian dia menentang kami, penentang yang nyata. Wa daraba lana masalan wa nasaqa, mereka buat perumpamaan tentang kami macam-macam, dia lupa kejadian dia. Jangan jadi lagu ni. Tak. Sebab tu kecil Allah ni dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam dia. Dia lupa kata kejadian dia. Qala man yuhyil 'idham wa hiya ramin. Maka dia tanya, siapa dia menghidupkan tulang-tulang hancur ni bila dah hancur lebur dah? Qul, katakanlah, yuhyiha alladhi anshaha awwal marah, yang akan hidupkan tulang-tulang hancur lebur ni, yang menghidupkan masa mula-mula. Dulu tak ada tulang langsung boleh ada. Kau pelik kan? Bila ada tulang hancur nak hidup semula. Dulu tak ada bersatu tulang pun tak ada dulu. Tak pernah ada. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan Allah tetap setiap kejadian dia alim, dia tahu. Alladhi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdira, dialah yang jadikan kepada kamu daripada pokok yang hijau itu api, ada api. Yang ajib Allah bagi tahu. Tak. Fa idza antum min, lalu kamu daripada pokok itu kamu menghidupkan. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqan, bukankah zat yang telah mencipta langit-langit dan bumi berkuasa untuk menciptakan semula? Tak. Seperti mana manusia ni? Bala wa huwal khallaq, bahkan Allah al-khallaqul alim, yang maha mencipta lagi maha mengetahui. Innama amruhu, sesungguhnya Allah Ta'ala bagi tahu perintah Allah ni, bila nak buat sesuatu, cukuplah dengan dia kata kun fayakun, jadi. Tahu kudrat lagu mana? Nak kudrat lagu mana? Cukuplah Nabi bagi tahu pada seluruh manusia, dan jin, manusia dan jin berkumpul di satu tempat, mohon pada Allah segala hajat, Allah Ta'ala boleh sempurnakan dalam masa yang sama. Baik. Ni Allah kita. Kun fayakun, jadi. Fa subhanalladzi biyadihi malaku, maha suci Allah yang dalam genggaman dia malaku tu segala kuasa. Wa ilaihi turja'un, kepada dia semua akan kembali. Surah tu Safat, surah Safat. Ini ajib. Surah Yasin, kemudian surah Safat. Kita baca surah sebelum ni daripada Sabak lagi. Sabak kita tahu kaum Arab yang
ada tamadun begitu hebat. Quraisy tahu, orang Mekah tahu, orang Madinah tahu, semua orang Arab tahu. Tak. Itulah Allah Taala cerita pada orang Mekah, kami telah binasa. Mereka jadi pecah belah, tersebar seluruh jazirah Arab. Sebab apa? Sebab kufur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar. Lepas sabar cerita Fatir, tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Fatir nama Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas Fatir Yasin. Yasin. Dalam surah Fatir tu orang Mekah bagi tahu, kalau kami ada kitab, kalau kami ada rasul seperti mana Yahudi dan Nasara, kita akan lebih hebat lagi. Maka datang surah Yasin bagi tahu. Ni nak Nabi mari. Tak cerita pada kita. Bagi peringatan. Tapi mereka tolak Nabi. Mereka tolak Nabi. Tak cerita. Cuma unsur surah Makkah sama, risalah tauhid, risalah akhirat. Tapi dalam itu Allah nak tunjukkan pada dakwah Nabi, kesedihan Nabi, keperitan Nabi. Sehingga Allah Taala pujuk dalam surah ni, wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Pujuk Nabi. Kamu benar-benar rasul. Kamu benar-benar berada di atas jalan yang lurus. Dan orang kritik Nabi. Mereka cabar dengan macam-macam keadaan Nabi. Allah Taala suruh Nabi sabar. Datang 3 orang rasul, dan datang kisah satu orang itu sebagai panduan pada kita umat dia. Supaya buat kerja seperti mana Nabi buat ni. Ittabi'ul mursalin, ajak orang ikut rasul. Kemudian surah akhirat, tentang kebesaran Allah surah akhirat. Ini surah-surah ciri surah Makkiyah. Surah Safat Makkiyah juga. Surah ni pun tentang akhirat, tentang tauhid, tentang Quran. Cuma Allah tak nak tunjuk dalam surah ni, setiap surah Makkiyah dia ada benda-benda yang mana berbeza dengan surah-surah lain. Surah ni seperti mana tajuk surah ni. Safat ni apa dia? Sah-sah para malaikat. Sah-sah tentang malaikat. Mana soalan Allah Taala bagi tahu pada Quraisy, pada orang Mekah ketika mana surah ni diturunkan. Orang Mekah ni mereka anggap malaikat-malaikat ni anak perempuan Allah. Mereka suruh malaikat. Jadi Allah Taala bagi tahu malaikat-malaikat ni takut pada Allah. Malaikat semua taat pada Allah SWT. Ini Allah Taala tunjuk mukadimah tentang malaikat, akhir surah ni pun tentang malaikat. Tengah-tengah tu akhirat, syurga neraka, kisah para anbiya. Dan akhir malaikat yang taat pada Allah SWT. Malaikat yang takut pada Allah SWT. Ini Allah nak gambarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassafat. Allah bersumpah dengan saf-saf para malaikat. Wassafati saffa. Demi malaikat-malaikat yang apa? Yang duduk dalam saf. Setiap saf dengan beratur. Safat ni jamak bagi jamak. Setiap saf tu malaikat yang begitu ramai. Dan kita maklum, dan Nabi bagi tahu pada kita, bilangan malaikat lebih ramai daripada kita. Bilangan malaikat ni lebih ramai. Dan malaikat ni kehidupan dia ni teratur, tertib. Dan Allah Taala puji pun sebut safat. Nabi pun bagi tahu pada para sahabat, pada kita, mahukah kamu bila nak semaya kan, saf seperti mana saf para malaikat. Nabi sebut pada kita, saf seperti mana saf para malaikat. Para malaikat saf rapat-rapat, betul selari masuk sah. Kena sama tu belakang. Tengok biar sama sah. Ni Allah SWT suka ni. Duduk dalam sah. Bahu rapat, bahu. Ini sah para malaikat. Sah mula belakang tu imam. Kemudian kanan kiri tu kena tengok balance. Orang yang nak masuk sah ni kena belajar. Mereka boleh masuk kuasa qadar itu, masuk itu tengok belah mana sengit. Dia bukan di belah kanan macam. Nabi berkata taswiyatus sufuh. Taswiyah ni sah biar sama, biar sempurna sah. Bukan pernah belah kanan kiri gelonggong, tidak. Kita tengok bila kiri kurang, mari kita masuk belah kiri. Kita menyamakan sah. Sebab menyamakan sah ni iqamatis salah. Iqamatis salah. Iqamatis salah. Dan sah kedua pun bermula daripada belah kita imam. Sah kedua bukan mula daripada kanan, bermula daripada belah kita imam. Kita kena tengok sah. Jangan start daripada kanan ke kiri. Dia start daripada belakang. Itu cara masuk sah. Dan ni berlatih. Sebab di akhirat dan depan Allah kita akan duduk dalam sah. Atas dunia ni berlatih dah. Nabi bagi tahu ahli syurga 120 sah. 120. Ahli syurga 120 ya. Daripada zaman Nabi ada sampai hari kiamat. 120 sah. Dia tengok Allah Taala bersumpah dengan malaikat-malaikat yang ada sah. Ni bila
bila menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bila menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah Taala sentiasa sebut. Bila datang Allah, bila Allah Subhanahu wa taala mari, malaikat duduk dalam barisan. Yauma yakumuru wal malaikatu saffa. Semua gitu. Hari yang mana Allah bagi tahu semua malaikat berdiri dalam saf. La yatakallamun, tak ada siapa berani kecek depan Allah kecuali man azina lahu rahman, kecuali yang diizinkan oleh Ar-Rahman. Ar-Rahman. Tak ada takut. Kemudian fazajirati zajra. Ni malaikat juga. Malaikat yang mana? Zajira. Zajira ni kemudian ni ada ayat. Wa innama hiya zajratun wahidah. Tak. Zajira ni mana malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk apa dia? Untuk meniup sangkakala untuk bangkitkan manusia. Untuk hancurkan dunia kiamat dan untuk bangkitkan manusia. Fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum yanzurun. Allah bagi tahu lagu mana berlaku akhirat, lagu mana berlaku kiamat. Ketika mana bunyi tiupan sangkakala fa idha hiya zajratun wahidah, satu tempitkan saja manusia semua dibangkitkan belakang. Bangun tengok keadaan. Jadi hak ni besar-besar ni. Fazajirati zajra. Allah Taala sebut. Fazajirati zajra. Ini malaikat-malaikat yang Allah SWT bagi tahu yang main peranan untuk pada hari dihancurkan, pada hari manusia dibangkitkan. Ini malaikat-malaikat yang besar. Begitu juga fattaliyati dzikra, malaikat-malaikat yang baca kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebagai peringatan, Sebut 3 sifat malaikat. Malaikat yang mana berada dalam saf, malaikat yang mana yang terlibat dengan proses kehancuran dan juga kebangkitan, dan malaikat-malaikat yang terlibat dengan wahyu, Allah Taala bersumpah. Ini tugas malaikat. Semua ada peranan belakang. Semua sebagai hamba Allah SWT. Kamu orang Mekah duk pergi seru demon ni pula. Demon ni semua ada buat kerja daripada Allah SWT. Dan inna ilahakum la wahid. Sebenarnya Tuhan kamu, tempat bergantung kamu hanya Allah SWT yang esa. Ada batal, ada kefahaman orang Mekah, orang Arab. Dan Rabbus samawati wal ard. Rabbus samawati, pemelihara, pentadbir langit-langit dan bumi. Dan apa yang ada di antaranya. Wa Rabbul masyarik, dan pentadbir al-masyarik, dan belah timur. Bila terbitnya matahari, Inna zayyana as-samaa ad-dunya bizinatil kawakib. Sesungguhnya kami telah hias langit-langit dunia, langit dunia. Kami telah hias langit dunia ni bizinatil kawakib, dengan perhiasan kepada al-kawakib. Matahari, bulan, bintang ni langit dunia ya. Langit dunia. Kami telah hiaskan langit dunia ni bizinatil kawakib. Dengan perhiasan kawakib. Kawakib semua bulan, bintang, matahari, itu di langit dunia kami hias. Wa hifdhan min kulli syaitan, dan juga penjaga, ada penjaga di langit pertama. Penjaga min kulli syaitan, daripada semua syaitan yang degil. La yasma'una il, mereka tidak akan dapat dengar lagi. Berita-berita di al-mala'il a'la, berita-berita di langit yang tinggi itu. Wa yughafuna min kulli janib, bila mereka nak curi dengar tu mereka akan dibaling pada setiap sudut, duhura, dalam keadaan mereka dihina, dalam keadaan mereka di pulau. Walahum adzabun wasib, dia bagi mereka azab yang berkekalan. Illa man khatifal khatfata fatbahu, kecuali dak mereka mana curi dengar tu pun mereka akan dikejar oleh syihabun thaqib. Syihab thaqib yang berapi, bintang yang berapi, kejar mereka. Ini Allah Taala detail dalam surah Jin. Surah Jin turun sebelum ni. Jin bagi tahu kan, jin masuk Islam dengan wahyu daripada Nabi. Tiba-tiba yang langit penuh dengan penjaga. Muliat harasan syadida. Belum ni boleh curi dengar. Jadi Allah Taala muliakan. Bila turun saja Quran, maka pintu langit ditutup lah. Pintu langit ditutup oleh jin-jin. Jin tak boleh nak apa dia? Tak boleh nak pergi dengar berita-berita apa keputusan Allah SWT buat atas muka bumi ni, tak boleh nak curi dengar. Sebab tu jin lemah tak ada tahu tentang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ni Allah Taala gambarkan pada kita tentang
proses apa yang berlaku di atas kita yang kita tidak tahu. Dijaga oleh Allah SWT. Fastaftim, tanya orang Mekah ni, ahum asyaddu khalqan amman, adakah mereka lebih hebat lagi, kejadian mereka lebih hebat lagi, ataupun apa yang kami jadikan? Nak bagi tahu. Tentu dah kejadian langit lebih hebat lagi, lebih besar lagi. Dan Allah tak bagi tahu. Kejadian malaikat lebih hebat lagi. Dan malaikat dijadikan daripada cahaya. Dia punya taqah, dia punya kudrat dia lebih hebat lagi. Cahaya, api, tanah, manusia, kita manusia. Tak begitu lemah. Allah Taala sudah fastaftihim, tanya manusia ni, ahum asyad, adakah mereka lebih hebat lagi daripada apa yang kami jadikan? Dan semua kami jadi lebih hebat daripada mereka, semua taat pada kami. Adapun manusia, inna khalaqnahum min tinin lazib, kami jadikan manusia daripada tinin lazib. Allah Taala kata daripada tanah yang mana melekat sebahagian mereka pada sebahagian lain, daripada tanah liat, tanah liat yang melekat. Bal ajibta wa yasqurun, bahkan sungguh pelik wahai Muhammad, Allah Taala di pada Nabi, wa yasqurun, mereka mempersendakan, persendakan wahyu, persendakan Nabi, persendakan apa yang Nabi bagi tahu tentang Allah. Wa idza dzukiruna, bila diberi peringatan mereka tak ambil pengajaran. Wa idza ra'u ayatan, bila tunjuk pada mereka bukti, yastaskhirun, mereka mempersendakan, buat nganyi. Wa qalu, mereka kata, in hadza illa, ini tidak lain melainkan sihir. Aidza mitna wa kunna turaba, bila kami mati dan kami jadi tanah, tulai-tulai hancur lebu, inna lamusun, kita akan hidup semula. Awa abaun, datuk nenek moyang kita dulu hidup semula juga. Maka katakanlah, na'am, hidup semula belaka. Wa antum dakhil, dan kamu akan hidup dalam keadaan hina. Dalam keadaan hina. Fa innama, sesungguhnya kiamat ni, bangkit dari semula ni, ya zajratun, bunyi satu tepikkan saja, satu hentakan saja, zajratun wahidah. Fa idahum, yang tiba-tiba mereka bangkit lalu saling melihat. Ketika itu qalu ya wailana hadza, mereka kata celakalah kita, inilah hari pembalasan. Hadza yaumul fa, inilah hari keputusan yang mana kuntum bi, yang mana kamu masa tadi dulu tukadzibun. Kemudian mula sebuah hiwar. Uhsyurul ladzi, tengok Allah kata, uhsyurul ladzina zalamu azwajahum wa ma kanu ya'budun. Allah kata kumpul semua orang yang zalim, begitu pasangan mereka, ada pembantu mereka, dia apa yang mereka seru tu kumpul sekali. Allah Taala nak jelas dalam bagi kiamat tak berlaku lagi, tapi usul Quran mana akhirat nanti Allah Taala akan kumpulkan penyembah dia kena sembah. Nak tengok lagu mana kumpul belakang sekali. Dan mereka ada juga orang yang setuju dengan mereka semua tu, dan apa yang mereka sembah tu dikumpulkan sekali. Kemudian diberitahu min dunillah, selain daripada Allah, fahduhum, tunjuk pada mereka jalan ke neraka. Waqifuhum, tahan mereka, sesungguhnya mereka bertanggungjawab. Malakum la tanasarun, masa tu kan senyap, takut belakang. Maka dia kata pada mereka, apa ni? Apa tak saling bantu? Masa atas dunia ada bukan main dah. Musyarak situ, musyarak untuk menentang Allah SWT dan Rasul. Tak suri biar berlaku, tak suri hukum Allah SWT tegak. Masa atas ni macam-macam buat alasan. Allah kata malakum la tan, bapa sekarang ni tak musyarak, bapa tak buat kerja, tak saling bantu membantu. Bal humul yawma mustaslimun, bahkan Allah kata pada hari tersebut mustaslimun, serah diri pada Allah SWT. Tengok gambar. Sepatut hari ni kita dengan Allah ni taslim ya. Tak payah ada kebijakan, tak payah. Bahkan kebijaksanaan yang Allah bagi ni, kewarasan bagaimana untuk sempurnakan perintah Allah. Sepatutnya seperti mana Nabi telah tunjuk. Jangan sekali-kali kita guna nikmat yang Allah bagi ni dah untuk lari daripada perintah Allah, untuk fikir bagaimana supaya tak amal perintah Allah, tak amal sunnah Nabi, tak apa. Ni bahaya. Konsep cara salah mikir. Tak sepatut kecerdikan pun Nabi kita telah tunjuk. Nabi yang paling cerdik sekali. Tak ada satu kali pun Nabi telah tunjuk pada kita dah perintah Allah Ta'ala ni oleh kerana keadaan ni tak sesuai, maka Nabi telah tunjuk pada kita. Tak ada situasi lebih kita bagi tahu tidak munasib daripada keadaan kita lagi. Allah Ta'ala beban kepada Nabi. Nabi tak ada kau satu, daripada zero Nabi bina, daripada 360 pahala duduk tu sehingga roboh belakang, semua keberimai belakang. Bukan saya saja tak. Bagaimana pengorbanan, bagaimana Allah Ta'ala cerita. Ni masih zaman dia lagi. Kita baca ni. Ni cara di antara cara dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca pada umat ni. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Ketika itu Allah Ta'ala bagi tahu mereka sama-sama mereka jumpa saling tanya, saling menyalahkan, balah pula. Qalu innakum kuntum. Golongan lemah ni kata, kamulah tak tunana ilmu lah, mari belah kanan mana, mari dengan pelbagai helah cara untuk sesatkan kami. Salah kau kan, sifat manusia kan. Kihmu, aku sesat ni, kihmu. Qalu bal lam takunu. Waktu jawab pula, bal
lam takunu, bahkan sebenarnya kamu tidak jadi mukmin, kamu tidak mahu jadi mukmin. Wa ma kana lakum alaina min sultan, kami bukan paksa kamu pun, kami mana ada kuasa untuk paksa kamu masa tadi. Bahkan kuntum qauman, kamu sendiri yang pilih untuk jadi sesat ni. Fa haqqa alaina qaulu rabbina, lalu telah wajiblah kepada kita belaka berdasarkan keputusan Allah SWT, inna ladzaikun, bahawa kita akan masuk neraka akhir asal. Tengok haqqa alaina, tengok tu. Mana ada ahli neraka munafik kan? Tengok ahli neraka bagi tahu fa haqqa alaina, ni perkataan ahli neraka. Maka wajib dah kita. Tak, sebab apa? Sebab semua asbab hidayah semua tu ada belaka. Asbab sesat semua kita ambil belaka. Maka wajib ke atas kita daripada Tuhan kita, inna ladzaikun, bahawa kita akan masuk neraka. Fa awainakum, kami sesatkan kamu sebab kami dulu pun sesat juga. Fa innahum yawma idzin, dia Allah Taala beritahu mereka pada hari tersebut dalam azab tu musytarik, berkongsi. Inna kadzalika naf'alu, beginilah Allah Taala beritahu kami akan buat pada orang yang derhaka. Innahum, mereka masa hari lalu bila dikata pada mereka la ilaha illallah, yastakbirun, sombong, tak tunduk. Allah Taala begitu. Wa yaqulun, bahkan mereka kata a inna la tariku li alihatina li syai'in majnun, adakah kamu nak suruh kami tinggalkan sembah-sembah daripada datuk nenek moyang kami ni kepada ahli syiah yang gila ni, pada Nabi SAW. Dia tujuh Nabi gila ni. Bahkan tidak, bahkan Nabi telah bawa kebenaran, wa saddaqal mursalin, dan Nabi ini telah dibenar oleh semua rasul-rasul sebelum ni. Innakum ladzaikul adzab, kamu pasti akan rasa azab yang pedih, dan kamu tidak dibalas melainkan mengikut apa yang telah kamu buat. Bukan Allah Taala buat zalim, kamu tanggung apa yang kamu buat. Illa ibadallahil mukhlasin, melainkan hamba Allah SWT yang buat tu kerana nak Allah SWT. Tak, ini saja, saya tak nak tipu. Sebab tu inabah ni selamat ni. Bila kita keliru kan, guna inabah kita, guna doa inabah, ya Allah saya nak jadi hamba-Mu yang selamat, selamat daripada fitnah ya Allah. Bagi faham, minta dengan Allah, menangis, dan Allah Taala akan bimbing kita. Ini jaminan daripada Allah. Ulaika lahum rizqum ma'lum, itulah orang yang mana Allah Taala bagi tahu rezeki yang maklum. Allah Taala rezeki yang telah ditentukan. Gapo dia? Fawakihu wa hum mukramun, buah-buahan, dan mereka akan dimuliakan dalam fi jannatin, dalam syurga naim. Ala sururin mutaqabilin, mereka duduk di atas katil-katil singgasana mutaqabilin, tak duduk saling menghadap, tak menghadap, duk buah. Yutafu alaihim bika'sin, suhana dia, gelas-gelas daripada air yang begitu nikmat akan dibawa kepada mereka. Bayda, dak putih, dak air itu, ladzatin lisyaribin, begitu nikmat, begitu lazat kepada orang yang minum. La fiha ghaulun, tidak ada pada air itu ghaul, dak jadi hilang akal. Dak walahum yuzafun, tidak menyebabkan mereka mabuk, tidak menyebabkan mereka mabuk air itu. Dak air arak kan, arak dalam syurga. Wa indahum qasiratut tarf, di samping itu Allah Taala di sisi mereka ni teman hidup ni, isteri-isteri qasiratut tarfin, yang mana pandangan hanya tumpu pada suami dia. Ka'annahun nabaydun maknun, seolah-olah seperti mana baydun maknun, yang disembunyikan. Kita nak terjemah lagu mana? Baydun maknun ni mana suatu benda yang mana yang begitu istimewa, yang ditutup dan dijaga dengan rapi. Fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun, lalu mereka saling buah sama-sama. Mereka ni ahli syurga ni kerja makan, duduk dengan isteri, buah sama-sama dia. Qala qailun minhum, berkata salah seorang di kalangan mereka, inni kana li qarin, dulu aku ada saing dulu masa atas dunia, saya tidak beriman. Yaqulu a innaka, dia kata pada aku, a innaka, kamu pun beriman juga dengan akhirat, kamu percaya di akhirat bila mati hidup semula. Aidza mitna wa kunna, bila kita mati patu jadi debu, tulis hancur lebu, adakah kita akan bangkit semula untuk dibalas amalan kita? Maka salah seorang ahli syurga bagi tahu, hal antum mutan, kita tengok di mana dia tu ni, kita tengok dia. Lalu fattala, lalu mereka semua pergi, lalu melihat, faraahu fi sawa'il jahim, dia lihat duduk mana, duduk patak dengan neraka, sawa'il jahim. Ahli syurga boleh pergi neraka, boleh pergi neraka. Qalat Allah, berkata sayang dia tu, demi Allah, in kita la tu, hampir-hampirmu ni tak menyebabkan aku jadi sepamu juga. Kalaulah tidak kerana nikmat daripada Allah, nescaya aku pun bersama dengan kamu masuk neraka juga. Tengok, afama nahnu mayyitin, kamu masa atas dunia dulu dak kata dak kita ni dak hidup ni dak bila hanya di sini saja, hanya di dunia saja. Dak illa mautatan ula, tidak ada mati melainkan sekali mati. Bila mati tak ada dah. Akhirat tak ada. Wa ma nahnu madzin, nasya kita tidak akan diazab. Tak ada azab-azab ni. Tak bawa belaka, tipu belaka. Ini ahli syurga bagi tahu. Perkataan ahli neraka tu.
In hadha, tengok sekarang ni kamu doain aku doain syurga. Dan syurga ni in hadha lahu al-fawz, sesungguhnya inilah kejayaan yang besar, yang paling besar sekali. Limithli hadha falyamalil amilu. Untuk hari seperti inilah, tengok Allah Taala bagi tahu pada kita, falyamalil amilu, hendaklah orang yang beramal itu beramal. Ini gambar hari akhirat. Kemudian sambung lagi, kita sambung insya-Allah. Kita sambung pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan. Radina billahi rabban bil islam. Nabi Muhammad nabi rasul. Alhamdulillah.